Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kita bertemu dalam INSIS 2022. Untuk perbincangan pada hari ini, saya akan bentangkan suatu tajuk kajian berjudul Pelaksanaan Penyelidikan Pendidikan dalam kalangan siswa guru di Institut Pendidikan Guru. So, kajian ini saya laksanakan bersama dengan dua orang rakan yang lain, iaitu Dr. Lee Lehon dan Dr. Idham Ismail. Kedua-dua mereka adalah dari IPG Kampus Al-Muhas Kuala Lumpur. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, untuk perbincangan kita pada pagi ini, kami akan fokuskan perbincangan ini kepada 5 bahagian, iaitu bahagian pertama yang melibatkan pengenalan. So, dalam bahagian pengenalan nanti kami akan kemukakan latar belakang, penyataan masalah dan tinjauan literatur. Manakala pada bahagian kedua, kami akan kemukakan tujuan kajian, dan dalam tujuan kajian ini kita akan lihat pada objektif dan persoalan kajian. Manakala pada bahagian ketiga, kita akan fokuskan kepada metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini, kami akan ketengahkan reka bentuk yang melibatkan instrumen, kesan dan kebolehpercayaan instrumen. Dan pada bahagian keempat, kita akan lihat analisis data dan dapatan kajian. So, pada peringkat ini, kita akan meneliti pada sampel kajian, interpretasi min dan perbincangan kepada 4 persoalan dan objektif kajian yang telah kami ketengahkan. Manakala bahagian terakhir, bahagian kelima, iaitu penutup melibatkan rumusan pada kajian ini, iaitu rumusan dan cadangan nanti. Kita lihat bahagian pengenalan. Yang pertama, bahagian pengenalan. Institut Pendidikan Guru Malaysia sebagaimana yang sedia maklum menawarkan kursus program PSMP, program PSMP, PDPLI dan PDPM. So, PSMP merupakan program persediaan ijazah sarjana muda perguruan, program PSMP program ijazah sarjana muda perguruan, PDPLI program diploma pendidikan lepasan ijazah dan program diploma perguruan Malaysia. So, bagi kursus asas penyelidikan pendidikan, dia merupakan kursus bidang teras guna sama yang diambil oleh pelajar atau siswa guru semester 2 pada tahun 3 atau dahulunya dikenali dengan semester 6 dan melibatkan 3 kredit. Manakala mereka akan meneruskan kursus penyelidikan pendidikan dalam semester 2 tahun 4 atau juga dahulunya dikenali sebagai semester 8 juga melibatkan 3 kredit. So, kursus penyelidikan pendidikan ini merupakan satu proses yang sistematik melibatkan pengumpulan dan penganalisisan data dan untuk mencari penyelesaian bagi pelbagai isu yang dikaji oleh siswa guru. Okey, so kita lihat penyataan masalah. Dalam aktiviti penyelidikan, kita dapati sebahagian guru berpendapat bahawa penyelidikan ini tidak relevan dengan dunia sebenar. Bagi mereka, penyelidikan ini tidak ada kaitan dengan tugas hakiki mereka sebagai pengajar di dalam bilik belajar. Dan faktor dalaman yang melibatkan sikap dan pemikiran. So, faktor dalaman ini sedikit sebanyak mempengaruhi kelembapan aktiviti penyelidikannya. Kita tahu kalau dah sikap seseorang itu tidak mahu melaksanakan penyelidikan, pemikiran mengatakan bahawa penyelidikan ini tidak ada kaitan dengan tugas hakiki mereka. Dan ini menyebabkan proses penyelidikan pendidikan tidak dapat dilaksanakan dalam bilik belajar. Kemudian dalam konteks syarah pula kita lihat sebilangan syarah kurang mengambil berat tentang kepentingan penyelidikan dalam pendidikan. Bagi mereka sama macam guru-guru sekolah tadi, tidak ada kaitan dengan profesionalisme perkhidmatan mereka. Dan terdapat juga setengah daripada mereka yang mengatakan penyelidikan ini merupakan satu proses yang membuang masa dalam melaksanakan tugas-tugas harian mereka. Okey. Kemudian ada kajian literatur, kita lihat di sini bahawa penyelidikan ini merupakan satu proses untuk menambah ilmu pengetahuan dan dia saling berkait antara satu sama lain. Dan hasil daripada penyelidikan ini, ilmu yang perlu dikongsi dengan rakan-rakan kita yang lain sebagaimana yang kita laksanakan dalam INSIS pada hari ini. Kemudian cadangan yang dikemukakan dalam pelaksanaan penyelidikan ini dapat digunakan untuk membuat penambahbaikan bagi mengatasi masalah atau isu yang dihadapi oleh para penyelidik kita. So, kajian juga membuktikan bahawa kajian-kajian yang dilaksanakan ini boleh membantu penyelidik untuk memahami kalau konteks bilik belajar bagaimana memahami amalan pembelajaran murid dan juga mungkin ada hubung kait dengan kalangan guru dan ibu bapa. Nah, ini secara tidak langsung dapat merapat hubungan antara mereka yang terlibat. Dan sudah pastilah hasil penyelidikan ini akan dapat meningkatkan hasil harta intelek dalam konteks pendidikan di negara kita. So, secara umumnya, kita lihat tujuan umum kajian ini secara umumnya kami ingin meninjau tahap pemahaman pelaksanaan penyelidikan pendidikan dalam kalangan siswa guru di IPG Kampus Al-Muhas Kuala Lumpur, dan ia meliputi 6 aspek kajian, iaitu aspek pengetahuan penyelidikan, proses penyelidikan, tinjauan literatur, metodologi pendidikan, penganalisisan data dan penulisan laporan penyelidikan. Itu tujuan umumnya. Dan kalau kita lihat pada objektif kajian, yang pertama
untuk meninjau pelaksanaan penyelidikan pendidikan dalam kalangan siswa guru melibatkan 6 aspek tadi. Kemudian yang kedua, untuk mengenal pasti masalah utama yang dihadapi oleh siswa guru. Kemudian ketiga, mengenal pasti bantuan yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengenal pasti impak bimbingan oleh pensyarah penyelidik. So, berdasarkan objektif tersebut, 4 persoalan kajian telah kami bangunkan. Yang pertama, untuk melihat apakah tahap pengetahuan penyelidikan dalam 6 aspek tadi. Kemudian kedua, apakah masalah utama yang dihadapi oleh siswa guru. Dan ketiga, apakah bantuan yang diperlukan. Dan yang terakhirnya, yang keempat, apakah bimbingan yang diberikan oleh pensyarah penyelidik memberi impak terhadap pelaksanaan pendidikan dalam kalangan siswa guru. Okay, dari segi metodologi pendidikan, kami menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu pengumpulan data utama melalui kaedah tinjauan. So, untuk melaksanakan tinjauan ini, kami menggunakan instrumen soal selidik dan instrumen ini mengandungi 8 bahagian dan sampel perlu menjawab, responden perlu menjawab menggunakan skala Likert, 1 sangat rendah, manakala 5 sangat tinggi. So, responden kajian ini merupakan siswa guru semester 8 yang sedang mengikuti PSMP ambilan Jun 2018 dan telah mengikuti kursus penyelidikan asas pendidikan semasa di semester 6 dan khusus penyelidikan pendidikan di semester 8. So, kesan dan kebolehpercayaan. Instrumen ini kami terujuk pada 2 orang pakar, iaitu seorang penolong ketua jabatan dan seorang ketua unit, yang mana kedua-duanya juga terlibat secara langsung dalam pengajaran kursus penyelidikan pendidikan di RPG Kampus Mushat. Dan instrumen ini juga telah diuji kepada 10 orang siswa guru yang tidak terlibat secara langsung dalam kajian ini, dan melalui ujian rintis itu, reliability instrumen adalah 0.974 melibatkan 52 item, dan ini menunjukkan bahawa semua item tersebut boleh digunakan untuk tujuan kajian. So, dalam kajian ini kami berlandaskan teori pemusatan perorangan oleh Carl Rogers tahun 51 yang telah digunakan dalam perkhidmatan kaunseling. So, yang mana dalam konteks penyelidikan kita lihat bahawa bagaimana pensyarah memberikan bimbingan kepada siswa guru kita. Dan dalam proses memberi bimbingan ini kita lihat Rogers membataskan bimbingan berdasarkan keperluan klien, dan konteks sekali dan konteks bimbingan penyelidikan ini, pensyarah perlulah memilih pendekatan yang sesuai dengan keupayaan pelajar mereka. Antaranya pendekatan tingkah laku terarah, tingkah laku terarah bermaklumat, probati dan pendekatan tingkah laku tanpa arahan. So, analisis data, secara keseluruhan kita lihat 79 orang responden terlibat dalam kajian ini, 25 orang daripadanya lelaki, 54 perempuan, dan pecahan mengikut pengususan pengajian sebagaimana yang dipaparkan. Interpretasi tahap, kita lihat takmim berdasarkan Undang-Undang Bernstein tahun 1994, 4.01 hingga 5 tinggi, begitulah yang lainnya. Kita lihat sederhana tinggi, rendah dan rendah. Okay, kita pergi yang pertama, analisis data untuk menjawab persoalan pertama. Apakah tahap pengetahuan dalam 6 aspek tadi? So, kita lihat sini tahap pengetahuan secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana tinggi. Yang ini 3.91 atau sistem bawah 0.59. Jadi secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana tinggi. Kemudian kalau kita teliti kepada setiap aspek pula, kita lihat 3 aspek mencatatkan min pada tahap tinggi. Apa dia? Yang pertama, proses penyelidikan pendidikan, min 4.25, kemudian metodologi pendidikan 4.12 dan penulisan laporan penyelidikan 4.10. Jadi ini 3 aspek berada pada tahap tinggi. Mana 3 aspek lagi berada pada tahap sederhana tinggi. Apa dia? Kalau kita lihat di sana, okey, 3 aspek tersebut iaitu yang pertama, pengetahuan penyelidikan 3.60, tinjauan literature 4.00 dan analisis data 3.74. Jadi 3 aspek ini berada pada tahap sederhana tinggi. Kemudian yang kedua, apakah masalah utama yang dihadapi oleh siswa guru dalam melaksanakan penyelidikan ini? So, analisis berdasarkan soalan respon terbuka, kita dapati bahawa 12 orang siswa guru mengatakan antara masalah utama mereka adalah kurangnya kemahiran dalam aspek penyelidikan pendidikan. So, kurang pengetahuan dalam aspek apa? Pertama, pengetahuan tak ada isi, kemudian analisis data dan penyediaan proposal. Ini masalah utama yang dihadapi. Kemudian ada juga lagi lah masalah-masalah lain yang dihadapi. Kalau kita lihat di sini 10 orang lagi mengatakan bahawa mereka sukar untuk mendapatkan bahan daripada kajian-kajian lepas. Begitu juga yang lain. Jadi tidak ketara lah. Yang pertama tadi yang begitu ketara. Dan yang ketiga, apakah bantuan yang diperlukan? Jadi kita lihat di sini berdasarkan analisis oleh respon terbuka, 34 orang siswa guru menyatakan mereka memerlukan respon segera daripada pensyarah. Jadi kita harap siswa guru berharap pensyarah dapat memberikan respon, kerana apabila mereka melaksanakan pendidikan mereka tak faham, mereka nak tanya pensyarah, jadi mereka harap dapat respon segera. Kemudian yang keempat, apakah bimbingan diberikan pensyarah memberi impak kepada penyelidikan mereka? So, analisis daripada soalan respon terbuka.
76 orang siswa guru menyatakan bimbingan pensyarah memberikan impak kepada penyelidikan yang dilaksanakan. Hanya 3 orang saja menyatakan sebaliknya. Okay, so apa impak dia kalau kita lihat di sini secara keseluruhannya? Pertama, siswa guru mengatakan bahawa bimbingan pensyarah banyak membantu mengatasi kebuntuan siswa guru. Bila melaksanakan penyelidikan, mereka menjalan buntu. So, bimbingan daripada pensyarah ini dapat membantu mereka. Dan kedua, lebih berfokus pada isu yang dihadapi oleh siswa guru. Mana pensyarah bimbingan banyak fokus pada isu yang dihadapi. Dan ketiga, mereka merasa selesa dengan bimbingan yang diberikan, yang mana pensyarah kita lihat tidak memaksa mereka mengikut kehendak mereka sendiri. So, yang keempat, dapat mengatasi isu dan masalah yang dikemukakan oleh siswa guru. Jadi bila siswa guru ada masalah, mereka kemukakan kepada pensyarah penyelia dan pensyarah penyelia dapat memberi bimbingan dan dapat mengatasi isu yang dihadapi itu. Okey, so perbincangan dan rumusan keseluruhan pada kajian ini. Kami dapati bahawa kemahiran melaksanakan pendidikan sebagaimana yang kami telah jelaskan tadi, secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana tinggi dengan 3 aspek berada pada tahap tinggi dan 3 lagi pada tahap sederhana tinggi. Dan dapatan ini selari juga dengan teori kajian yang telah kami pilih, yang mana pensyarah perlu bijak memberikan bimbingan pada siswa guru berdasarkan keupayaan atau perkembangan mereka dalam melaksanakan penyelidikan. Dan yang kedua, masalah utama yang dihadapi oleh siswa guru ketika melaksanakan adalah kurangnya kemahiran dalam aspek penyelidikan. So, oleh yang demikian, kami mencadangkan bahawa para siswa ini perlu diberikan bimbingan oleh pensyarah yang benar-benar kompeten dalam aspek penyelidikan. Okay, yang ketiga, siswa guru menyatakan pensyarah perlu memberikan respons segera kepada mereka, khususnya berkaitan dengan panduan penulisan yang betul. So, kami mencadangkan untuk itu para pensyarah perlulah memberikan komitmen penuh untuk memimpin siswa guru menyempurnakan pendidikan mereka agar mereka dapat mengaplikasikan kemahiran ini dalam tugasan hakiki mereka di sekolah kelak. So, kalau kita merujuk pada teori kajian juga, teori pemusatan dan perorangan, sekali lagi kami mengatakan bahawa teori ini sesuai dan mengesahkan bahawa siswa guru perlulah dibimbing mengikut keupayaan mereka, dan pensyarah pula perlu bijak memilih pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa guru. Okay, kita ada 4 pendekatan tadi: tingkah laku ta'arah, ta'arah bermaklumat, kolaborasi dan tingkah laku tanpa arahan. Jadi pandai-pandailah pensyarah memilih pendekatan yang sesuai dengan keupayaan atau perkembangan siswa guru yang mereka bimbing. So, secara keseluruhannya, berdasarkan kajian ini, kami mencadangkan pensyarah penyelia hanya menyelia seorang siswa guru. Kerana kita dapati ada di antara kampus yang mungkin meletakkan untuk seorang siswa guru 2 orang penyelia utama dan penyelia kedua. Jadi ini berdasarkan kajian ini menunjukkan bahawa kami mencadangkan seorang saja sudah memadai. Kerana kita tak mahu berlaku perselisihan faham di antara pelajar tadi, keliru bimbingan pensyarah pertama dengan pensyarah kedua. Kemudian pensyarahnya dilantik. Kami mencadangkan pensyarahnya dilantik ini biarlah mereka yang betul-betul memiliki kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan, dan khususnya yang melibatkan pengkhususan daripada pengajian siswa guru berkenan. Kalaulah dia siswa guru pendidikan khas khususnya, maka pensyarah penyelia mereka perlulah daripada bidang khususan pendidikan khas. Kalau pelajar itu pendidikan muzik contohnya, maka pensyarah penyelia juga perlulah daripada mereka yang datangnya daripada pendidikan muzik. Okey, so perbezaan pendapat ini kita sebutkan tadi. Bila ada 2 orang penyelia, kadang-kadang terdapat perbezaan pendapat antara penyelia pertama dan penyelia kedua. So, ini mengelirukan pelajar. Jadi kami mencadangkan supaya perbezaan pendapat itu perlu diminimalkan supaya tidak mengelirukan siswa guru kita. Dan kami juga mencadangkan satu kajian lanjutan yang berbentuk kualitatif perlulah dilaksanakan untuk mendorong dengan lebih mendalam apakah isu-isu lain yang dihadapi oleh siswa guru dalam melaksanakan penyelidikan ini. Okey, so itu saja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.